بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أسرار الطهارة. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وعنه بني الدين على النظافة. ففطن ذوي البصائر بهذه الظواهر أن أهم الأمور تطهير السرائر، إذ يبعد أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان، أو مارق الظاهر بالتنظيف بإصابة الماء وإلقائه وتخريب الباطن وإبقائه مشحونا بالأخباث والأقدار. هيهات هيهات. كتاب أسرار الطهارة. Bab ataupun kitab yang kita nak belajar malam ini mengenai dengan rahsia-rahsia bersuci. Rahsia bersuci. Apa nama ni? Bila kita belajar kitab-kitab agama yang ditulis oleh ulama-ulama kita yang zaman itu, kita dapati macam-macam cara memulakan pengajian, memulakan kitab masing-masing. Kitab yang kita baca malam ini ialah kitab tentang Imam Al-Mukminin Riyadhul Mu'minin. Dia mulakan dengan masalah, kita belajar masalah belajar. Dia kempen kita supaya kita belajar, jangan jadi jahil. Sesudah kita ni belajar, dia kempen kita pula supaya kita ni mengajar. Tak ada belajar dari timolek, jangan senang ilmu. Mengajar tak orang lain. Ini menjadi kita sebagai sahabat Allah. Lepas pada dia minta kita mengajar, dia buayak pada kita pula. Kalau nak mengajar berapa? Mengajar berapa dia? Maka dia sebutlah belajar yang mesti diajar, yang dipanggil perdoaan. Lepas pada disebut perdoaan, dia sebut pula akidah Ahlussunnah di kalimat syahadah. Dia buayak apa benda apa yang tersemat dan benda apa yang terselit di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia buayaklah apa yang kita telah belajar. Dia 3 kali, 4 kali diulang-ulang. Setelah sah perdoaan itu kita tahu apa nama ni, akidah kalau yang mesti taku dalam hati kita tahu. Maka sekarang mulai dia buayak rahsia bersuci. Kerana biasanya kita sebagai sahabat Islam tak boleh lepas daripada semaya. Bagaimana sebut apa nama ni, masa raya baru ni, semaya ni kalau pokok, kalau mesti baik kita sahabat Islam. Kerana semaya ni selain daripada ada mah dan ada ayat, ada hadis yang menyuruh kita semaya, maka semaya itu juga merupakan apa nama ni, satu cara kita manusia Muslim depan Allah Ta'ala bila kita bertemu dengan benda-benda pelik. Bila kita depan dengan benda pelik dan benda janji di muka dunia ni, maka kita jangan teranyak dan kita jangan berasa pelik benda tu. Apa yang perlu ialah kita wayak benda pelik itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dalam bentuk semaya. Jadi bila kita semaya ni, artinya kita nak buayak benda bagaimana lemahnya aku, Tuhan, dan bagaimana gagahnya mu, Tuhan. Kerana bila aku tengok barang-barang begini, aku berasa kebesaranmu. Dan bila aku ni berasa besarmu, terasa sekarang itu kecilnya. Kita musbuk bila berlaku benda-benda mengenai dengan bala kau, atau mengenai dengan nikmat, bala yang berlaku, benda yang luar kedugaan kita. Kita bersiap malam, pagi kita malam, hari kena bala, tiba-tiba kena juga. Hari itu bayar ni tentulah ada kuasa lain selain daripada kuasa kita. Kalau awak kat aku, kalau lihat kat aku, tentu bayar ni tak kena. Kerana aku jaga siap dengan putih mah, dengan makan minum, dengan berkata, dengan buah ni, maka tak masalah setiap abuk kena juga bala. Bila kena juga bala, artinya adalah bisa lebih bala pada aku, lebih bala pada aku.
Maka kita sebagai orang Islam, jangan menung, jangan mecek, jangan begini, ambil semaya. Kita nak beri nama semaya ni, semaya talak bala ke, semaya ajak ke, semaya apa, dia begilah. Yang pentingnya, bila manusia berdekat dengan janji, semaya. Mazahir, mu'asam, wari, isya, subuh 5 kali ni, bila kita perhati, tak ada air dah. Hakikat sebenarnya ialah setelah berlaku benar janji. Matahari yang begitu besar boleh berputar keliling bumi, mengelilingi bumi ni bukan benda kecil. Nak putar, sama ada putar matahari ke sama ada putar bumi ke, baik matahari, baik bumi ni, benda besar belakang, benda berat-berat belakang, tiba-tiba boleh musim. Berapa pusingnya dalam seminit, itu masalah lagi berarti tahulah. Benda yang begini besar boleh berputar ribu juta pusingnya dalam seminit dalam sehari ni bukan benda kecil. Dengan demikian nak tunjuk kelemahan kita besar kepada Allah Ta'ala putar bumi kekuatan pagi, kita diminta semaya. Balik pagi, matahari berdua daripada malam jadi curah semaya. Tengah hari bila matahari semaya, patah-patah, nak pucuk tari, nak belucur sikit, kita semaya. Bila lembut tari sikit, kita semaya. Bila tari masuk lubang, panggil barang yang benar besar, berdua, tinggi-tinggi, kita semaya lagi. Dan begitulah seterusnya bila lekat nak tidur, kita semaya lagi. Dan begitulah seterusnya. Semua sekali dan benda besar berlaku yang diminta, kita semaya. Dan sebelum daripada semaya, kita diminta buat kesiapan untuk semaya. Dia panggil taharah. Seperti mana kita nak rasa malam ni. Atau dalam seterusnya kita nak panggil wudu. Sama ada wudu atau taharah. Kedua-dua itu memberi makna suci, memberi makna bersih. Dan wudu sebagaimana maksudnya itu maknanya di atas pada bersih lagi, iaitu kita panggil apa nama ni, dimulai keberapa kita panggil wudu, maknanya wuda'ah, ambil pada cemerlang, dimulai. Bila kita ambil semaya itu bukan semata-mata nak cuci muka, bukan semata-mata nak cuci tangan, bukan semata-mata nak cuci kaki, tapi benda nak buat benda lebih tertu lagi, iaitu wudu. Wuda'ah maknanya bersih, bercahaya, bergemerlapan kepada orang itu dia lagi. Sebab itulah wudu ini bukan semata-mata cuci muka, tapi cuci serta ketika jiwa dan bersihkan dosa. Ia kita dalam dunia buaya asrar, rahsia di sebalik bersuci. Bila mu mandi, bila mu ambil ismaya, adakah semata-mata mu nak cuci kulit je? Tidak. Di sebalik pada tiada lagi benda lain. Ada benda sulitnya dan ada benda rahsia. Itu dia itu. Sekarang dia sebutlah. Mula-mula sekali dia bawa ayat. Qala Allah Ta'ala ma yuridu Allah liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Ma yuridu Allah liyaj'ala alaikum min haraj. Allah Ta'ala tidak nak menjadikan sebagai kesulitan atas kamu, tapi Allah Ta'ala nak suruhmu ni suci. Ma yuridu Allah liyaj'ala alaikum min haraj. Allah Ta'ala tidak nak menimbulkan sebagian kesulitan di atas kamu semua dari manusia, tapi Allah nak suruhmu ni suci. Mana kalau ada perkara-perkara tertentu yang memfikir bagian menyusah kamu, maka Tuhan kata mu tak sakiti bagian susah. Kalau ada benda-benda yang menyusah kamu dan membuatkan kamu, maka mu jangan tengok latih luar. Mu jangan fikir bagian menyusah sengaja. Mu jangan fikir bagian ni memberatkan mu sengaja. Hakikatnya, benar semati perbuatan-perbuatan yang mungkin susah tu, hakikatnya ialah Allah Ta'ala bertujuan untuk nak membersihkan. Mu sendiri itu, lama-lama tidak tahu cuma suci. Habis malam ni tahu cuma suci sekadar lahir, sekadar zahir. Tapi cuma suci hak dalam, mu tak boleh reti kerana mata mu tak tengok tak dalam, setahu mana hati tuik mu cuma ada setahu mana hati tuik mu suci. Ia yang demikian dia Allah Ta'ala suruh jatuh, suruh gani, walaupun terasa sikit sebanyak berat, terasa sikit sebanyak susah daripada hukuman tertentu, tapi ini kembali tujuh. Buktinya ini kembali tujuh bahawa benda ini bukan susah, tapi hakikatnya untuk nak bersih. Sebab kita akan ambil kain selap, kita cucah dia, kita tetuk dia, kita sabung dia, kita beruh dia, kita cucah dia begitu-begini. Kalau kain itu boleh tutup, kalau kain itu bahasa itu kecil seperti itu, itulah dia minta maaf. Dia minta maaf jangan gadang bola, jangan ada bulu rambut, jangan ada inyam bola, jangan ada sabun rambut, jangan ada rendang bola, teruk sangat rambut. Kalau kain itu boleh tutup, itulah dia kata begitu.
Tapi kita sebagai tuan kaya, kita kata, oh lah sebentar, ni cuma ada. Ni kata dah busuk, bangga, bangga tu, ni selik, ni dia tiga ni. Kalau aku tidak buat begini, kalau aku tak bahar dengan beri, kalau aku tak fikir dengan air tanah, kalau aku tak guna kerok, kalau tak kena jadi, maka minta cuci. Bila minta cuci, tak mudah. Aku nak pakai ni bahasa Mali, aku nak bawa ni selik pendek bahasa Mali. Kalau hidup dia ni, apa ada yang balik nak selik, dia sahih lah. Sedangkan ni nak tengok juga tengok juga orang-orang besar-besar. Jadi dengan demikian, dia suruh ni ada proyekkan untuk dibawa, untuk dipakai betul yang besar. Ni kena buat lagu ni lah, ni kena fikir dulu, ni kena sabun dulu. Jadi bila lagu ni boleh jadi, kain tidak utuh. Kemudian, dia buktinya, kita orang yang membuat kain, dia orang yang memakai kain. Itu keadaan kita pada hari ini semua. Kita tidak utuh. Kita ada sekalian barang wajib, barang haram, barang betul, barang betul. Ini kita berasa barang ini menyesal kita, berat kita. Ni malam buta disuruh bangun supaya tahajud. Kita boleh piti banyak disuruh kita zakat, disuruh kita tolong orang. Kita ada ilmu disuruh mengajar orang gitu gini. Hakikatnya bayar ni bayarnya tak guna ke kita. Tapi dia kata walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi dengan cara ni Allah Taala bertujuan untuk nak membersihkan ni. Ni sendiri tidak itu cara lagi ni membersihkan. Dengan demikian aku ajar pada kami supaya oklah sejak dan bayar lagi ni boleh membersihkan. So, jadi ini merupakan rahsia. Asrar al-taharah merupakan rahsia. Dia manusia jaya itu. Yang itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat kita sendiri. Wa qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ada tempat lain, ayat lain Tuhan sebut. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka bersuci. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu. Dalam masjid ini ada yang tertentu yang cinta untuk benar-benar bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Ta'ala memang suka pada orang yang sungguh-sungguh nak bersuci. Dia kita ni getuh-getuh ambil ayat tertentu yang tujuan untuk nak mengkontrol kita supaya kita ni seronok dengan bersuci. Dia ayat cerita ni panjang lah, kalau bagaimana tu mengikut ambil ahli tafsirnya. Ayat ni diturun oleh Allah tujuan untuk nak menimbulkan rasa tunjuk bakti lah pada orang tertentu di masjid Quba. Apalah kita panggil. Qala sallallahu alaihi wasallam miftahus salati at-tahur. Habis ini ayat. Mari hadis pula. Dan hadis ni pun bertujuan untuk nak menimbulkan selera kita supaya kita ni nak pada bersuci. Miftahus salati at-tahur. Anak kunci bagi sembahyang bersuci. Sembahyang adalah merupakan buah tangga yang dibawa oleh manusia untuk kecil dengan Tuhan dia. Kalau kita nak berjumpa dengan orang besar, tentulah kena ada buah tangga. Nak berjumpa dengan Tuhan, buah tangga yang datang sembahyang. Tapi sebelum daripada sembahyang kita lakukan, kita kena ada anak kunci. Bagi memboleh kita buka, bagi buka gedung itu ambil bayar itu. Anak kunci bagi sembahyang ni ialah bersuci. Dengan ayat ini satu orang yang tidak bersuci, jangan ada harap sembahyang dia diterima oleh Allah Ta'ala. Dan boleh jadi orang ni tak terbuka pun pintu hati dia untuk nak sembahyang. Bila dia tidak bersuci, maka dia tak buka lah pintu hati dia untuk sembahyang. Maka supaya kita ni terbuka pintu hati untuk sembahyang, dan supaya sembahyang kita ni boleh dibawa muka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita diminta bersuci. Makin lagi bersuci tiga atau dua benda ni, sikit lagi ada ayatnya. Rahsia. So, tiga. Wa anhu bunyad-din ala nazafah. Dan ada juga hadis Nabi sebut, Nabi Firman, Nabi sabda bunyad-din ala nazafah. Agama ni pada keseluruhannya, kalau diibarat dengan bangunan zat, maka bangunan agama ni dibuat di atas bersih. Agama ni kalau kita misal dengan rumah sebuah, dengan bangunan sebuah, maka gagah tak gagah rumah tu terletaklah di atas tapak yang kita buat, tapak yang kita dirikan. Kalau tapak bagi rumah tertutup molek, tidak curu, tidak lembut, tidak lembut, maka rumah ni insya-Allah akan terlalu. Tetapi kalau tapak rumah berdiri di atas, kita buat di atas tanah kasir, di atas tanah lembut, tanah senduk dan sebagainya, maka walaupun mana rumah tu batu sekalipun, besi wajar, besi persani sekalipun, bertapak tu
Kita curi, maka dia mesti mudah rosak dan mudah sangat dia jadi runtuh. Begitulah keadaan agama. Kuat tak kuat agama duduk di saya, bergata ke saya, terletak di atas, bersih. Sebanyak mana kebersihan yang ada pada dia, maka segagah itu pula agama itu letak di dia. Bersih pula di mana pula, apabila bersih tak boleh, itu lagi di atas dia. Baik, sekarang dia bawa lagi tak syahid, atau tak saksi. 2 ayat, 2 hadis. Keempat-empat ni semua sekali memberi ingatan kepada kita supaya kita orang Islam ini benar-benar menjadi orang yang bersih. Sekarang kata dia, tafatina zawil basair bihadhi al-zawahir anna ahammal umur tafiyu sara'i. Ini itu memandang kepada ayatnya dan hadisnya. Tafatina zawil basair. Maka fahalah. Apa makna fatina makna cerdik. Maka fahalah oleh orang yang ada akal fikiran. Bihadhi al-zawahir. Dengan kenyataan-kenyataan, dengan fenomena ini, kenyataan-kenyataan ini, anna ahammal umur tafiyu sara'i. Dan perkara yang paling penting dalam pengajian agama ialah membersihkan hati. Setelah Allah Ta'ala sebut ayat, dan setelah Nabi kita bersabda dua hadis, maka pada orang yang ada akal fikiran, dia disebut basair, orang ada akal fikiran, ada mata hati, bukan sekat mata lemah. Bukan mata lemah pun dia tiada, mata hati pun dia ada juga. Kepada orang yang ada mata lemah dan mata hati, dia reti daripada ayat-ayat ni bahawa tujuan besar agama ialah membersihkan hati. Kita tanya, lagu mana mutahan daripada hadis ni? Apa ni? Allah Ta'ala minta manusia membersihkan hati. Kerana banyak mana hadis tadi dia sebut pada bunyi hati-hati ni dia sebutnya suci, bersih. Suci bersih ni, kulit ni, kain ni, rumah tangga kita rata atas sekali itu ya kita tahan secara kasih. Tapi memang dia tahan bahawa maksud dengan hadis ni tathhirus sarair, membersihkan hati tu, punya tahan lagu mana? Hadis kata dia. إذ يبعد أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان عمارة الظاهر بالتنظيف بإنفاضة الماء وإلقائه وتخريب الباطل. Kata dia kerana jauh, إذ يبعد, kerana jauh daripada tahanan kita bahawa maksud dengan sabda Nabi At-Tahur Nisful Iman itu ialah Imarat Al-Zahir. Imarat ni kalimah hendak dia panggil khabar bagi yakun. إذ يبعد أن يكون المراد isim bagi yakun, Imarat ni khabar bagi yakun. Jauh maksud dengan sabda Nabi At-Tahur itu ialah memakmurkan zahir dengan cara membersih, iaitu dengan cara mencurahkan air dan membuang air, tapi wa takhribil batin, dan membolokkan batin, wa ibqaihi mashhunan bil aqbah, dan mengekalkan batin kita penuh tepu dengan bermacam-macam kekotoran, wal aqdab, dan bermacam-macam kebiasaan. Hai-ha. Haiti kata dia walaupun ayat-ayat dan hadis tadi pada zahirnya hanya meminta kita supaya kita membersihkan zahir. Kalau nak saya kena suci apa? Suci kain. Kalau nak saya kena suci apa? Suci tubuh, suci kita, suci dada. Kata dia kalau secara zahir ni pun kita diminta suci, maka takkanlah agama kita rela nyuci setakat zahir saja, tapi batin kita dibiar bersih dan dibiar kotor. Ada pusing kita. Dan memang betul begitu sini. Kalau secara zahir, tak setakat hijau, kulit luar kita ni hak acil lebih nak dia. Bahkan kita hari-hari ni kulit kita ni menurut pandangan doktornya, dia berubah hari-hari. Sebab tu bila kita gani tidur-tidur daki ni bukan mesti debu mayu di ingat tubuh tak. Daki ni sama ada lagi daripada debu ke ingat tubuh, ataupun kulit kita ni tua sama. Kulit kita dalam proses tua, meleruh. Mana tua dia melepas bila kita gosok jadi daki. Jadi kalau setara hak melepas jadi daki itu diminta kita cuci juga. Baik kain baju kita, hak zahir ni pun tak, sedangkan barang hak bahasa kena tahu ipu warna tu semua sekali, tu diminta cuci juga. Maka apa kata batin zahir apa ni sirqal beruh,
Ruh saya panggil, batin saya panggil. Maya ni bagai ya kekal terus sampai ke akhirat. Bila kita mati, masuk dalam tubuh, kulit kita, kulit malam kita, bagi dah kita hasil dari ability. Hak yang bakti tahan lama terus sampai ke akhirat ni, saya panggil ruh ni lah. Lepas tubuh kita ni ada ruh dalam, lepas ruh tu lah dibiak, dipelak, dibelah, dia letak dalam tubuhnya siapa, dia tu tahan terus sampai ke akhirat. Jadi, wujud juga ada roh dalam tubuh kita ni menyebabkan kita walau hasil di makan tanah tu kita boleh hidup balik di akhirat. Jadi artinya mana berada dan mana nilai di antara batin juga zahir. Zahir hasil di makan dunia. Batin tidak hasil. Berkehak tu dah benih yang menyebabkan kita ni tubuh balik sini di akhirat. Jadi kalau sekali hak zahir, hak hasil ni pun dia minta cuci juga. Maka katalah syarat nak biarkan hak batin tu dia kotornya, dia busuknya berapa, dia bermacam-macam dosa. Tak boleh jadi. Jadi dulu yang nikah kata dia, ini kena tahu satu rahsia. Rahsia bersuci mana. Iaitu bila Allah Ta'ala minta mu menyuci, bersih dan sebagainya, maka ni kena cuci, dia kira nak cuci kulit tu. Nak kira dia cuci kain je. Kira dia cuci tiga je. Babi beli maha permedani. Babi beli hak maha, gadah maha. Itu kaya zahir, bagian lagi. Kalau itu yang mustahak, kena cuci je lah. Batinkan. Hatikan. Tafsirkan. Tak apa namanya. Hak ni yang mustahak. Permedani lebih kurang. Tak apalah. Gadah hak gadaya. Tak apa. Tak ada lalu. Tak apa. Tapi dia tafsirkan. Hatikan. Benar bersih. Daripada sebagai akbar dan daripada sebagai akhbar, daripada kekotoran dan daripada sebagai kekejian. Hayhat, jauh sekali, jauh daripada tujuan ugamanya, hanya membersih pada zahir saja, tapi tidak terlibat dengan batin. Oh, jauh, tak benar. Kalau misalnya lagu tak betul dia. Kalau betulnya ialah kalau agama tubuh ni membersih zahir, maka artinya membersih batin dan lagi mustahak disebut. Tapi lagu itu disebut asrar, atau rahsia sulit yang jaga-jaga manusia mengisi dalam ini. Wattaharatu laha arba'a maratik. Nah, sekalian dia goyak pada kita. Suci ada tak prinsip. Ada tak kategori bila kata. Ada tak prinsip. Bila agama suruh mu suci, maka mu kena reti suci ada tak prinsip. Sekalian bila kita belajar tak ini, maka tiap-tiap orang saya berhati diri itu. Tak kaya ni kita buat apa tidak. Kalau masa kita ada sabun, tubuh kita. Kalau masa kita ada beli, tubuh kita. Kalau masa kita duduk gosok tubuh kita. Adakah kita gosok, kita sabun, kita mandi, kita dapur dengan tujuan nak cuci sekaya jatuh, atau cuci tak kaya. Kalau cuci sekaya aja, maka air kita ni pun kita tidak cuci lagi. Tak hana lagi mandi. Tak pandai lagi menyuci, tak harus nak cuci dari situ. Kalau sudah betul. Nah, kalau kita cuci daripada tak saya sekaligus, maka alhamdulillah kita telah sampai pada peringkat yang disanjung oleh Allah daripada cuci. Yang pertama sekali al-ula tathhir az-zahir 'an al-ahdath wal-akhbath wal-fadlah. Itu yang pertama. Iaitu cuci zahir kita daripada hadath, daripada nafsi dan daripada benar-benar fudul. Hadas, keji dan fudul. Hadas itu kita tidak. Hadas ni benar yang kami mendapat. Itu kalau kita tinggal ketuk ke atas sekali ini, itulah hadas. Hadas betul lah kalau kita perhati. Benda yang menyebabkan orang ni berhadas. Ialah perkara-perkara yang kita buat untuk menyempurnakan hajat itu. Kita buat benda itu dengan tujuan nak sempurna hajat tubuh. Hajat tubuh sahaja. Bila kita buat benda-benda yang tubuh kita ni sempurna hajat dia, kecil. Lagi tak kecil. Tak sempurna. Hajat tubuh. Tubuh kita ni sakit, buruk. Dia tidak buai besar. Buai kecil baik. Buai besar baik. Kepuh baik. Kalau kepuh lelaki baik. Sedikit baik. Ni bayang untuk menyempurnakan hajat tubuh. Bila kita buat bayang ni, sudah. Kita dikira berada.
Alif kita dia yang kata, cuma lekat lagi jauh, siapa yang baru dekat lagi. Itu dia hadas. Itu dia duduk. Itu silah dia. Silah hadas, ialah kita pernah kehajak itu. Walaupun ta'arif hamba tidak kali tak berapa lekat balik, tapi bila kita perhati itu baik tidur. Bila kita tidur gini balik, kita tetapkan tidur, hadas kita balik. Kita buat itu, hadas. Kita buat itu, hadas. Kita bersetuh laki itu, hadas. Kita bersetuh laki itu, hadas. Berapa lagi. Benda-benda yang dikira boleh menyegarkan tubuh dan boleh hina hajat tubuh, hajat fizikal ni apa ni, hina hajat itu, maka kita berada. Itu duduk. Benda yang kita duduk sibuk siang malam, pagi cakap makan, cakap minum, cakap tidur, cakap dapur, hakikatnya bayan ni boleh menyulikkan kita dekat dengan hari akhirat. Kerana bayan ni cepat mengalihkan kita, cepat mengubah kita daripada rapat dengan Tuhan jadi jauh. Itu dia. Bila kita kaji tadi. Jadi, hukak yang pertama, yang ada rendah sekali, suci ialah suci daripada hadas, sama sebut tadi, dan suci daripada asbab, daripada segala faktor kita sanggup haji agamanya. Wal fadilat ni, asal makna fadilat ni bagian-bagian lebih. Bayang lebih makna bayang sebelum, bayang yang kalau tak ada dia tu tak apa, tapi kita juga. Kursi dia panggil fadilat, kerana bayang-bayang lebih. Dia kalau tak ada dia tu tak apa, sebab tu kita diminta kerak. Ataupun sebelum ni juga di kata ayat setengah-setengah kita ni bahasa tak turut. Dia kalau tak kata tu tak apa. Tapi dia kata juga, itu yang kami sebut. Beri menyepek, beri blabber, ada apa lagi? Bahasa beri pateh. Ni blabber, pateh ni sebut syarat, bahasa kelantan kan maknanya. Bahasa jenis orang yang kali tak kata pun tak apa, tapi dia kata satu juga. Ada lagi itu yang kami sebut. Bila kita diminta berwuduk, bila kita diminta bersuci, maka sepatutnya kita kena cuci habis kerana kata patut-patut itu. Sebab itulah dia ajar kita baca dengan lepas. Bila kita ambil semaya, tak ada semaya lagi. Bila kita diambil semaya, kita diminta adab jatuh. Adab benar. Kita sekecil apa? Kita sekecil apa? Dan mau nak kecil berapa, dan mau nak kata berapa. Kita dia kena ambil semaya biasanya. Ajar diri, ajar mulut, jangan fokus. Jangan bledek. Mudah-mudahan 5 kali kita ada di semaya, dan 5 kali kita jenguk mulut kita daripada kecil-kecil gini, apa terlekat selama tidak bledek, selama tidak kata-kata. Tapi dia 5 kali paling kurang. 5 kali itu sekurang-kurang ambil semaya. Kalau kita ambil semaya banyak, kau lagi banyak kita jenguk mulut kita jahit mulut kita, tak berkeluar dia kecil di tebi. Dengan cara lagu tu, kalau siapa ataupun didikkan jenguk mulut kita ambil semaya, jauh daripada ambil semaya, siapa semaya tu nak terus sekali semaya pergi, lama kelamaan akan berkata kerana jaga mulut dan kerana apa sambil tidak mengeluarkan kata-kata yang fudul, kata-kata yang tak ada kita akan lupa kita tu bila kita kecil amalan. Sebab Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita sambung. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata kali ni mesti dengan Allah dan dunia yang akhirat. Maka tandanya ialah falyaqul khairan, kalau kecil amalan aw liyasmut ataupun ni. Kalau ni bahasa dunia nak harus mati dia dunia yang akhirat. Nabi kita ambil salah satu. Dia ukur lima kena. Nah. Kepala ni Tuhan. Dari ujung ni akhir. Jadi, kalau ni lima sematinya Allah yang akhirat. Mengingat Ta'ala dia saksi manusia mana kita. Dia mengingat pula akhirat. Kalau ada 3 cara dan jawab terhadap segala buat di sana. Betulah ni tanda jaga mulut. Jadi jaga mulut. Kalau nak kecil Allah. Kata asal? Nak. Dia kedada, pote, mencari kedada saja. Kalau dia buat juga, tanda tidak beriman. Dia tanda tidak beriman.
Kalau menggunakan Tuhan, tapi tak ada kan Tuhan ada tulis, Tuhan ada tanya. Tuhan kata Allah beda ni, apa boleh kecek. Sedangkan nak bolehkan bagi mulut dia bergerak, nak bolehkan lidah dia bergerak, nak bolehkan lepung dia tu perlu kepas, bukan kasut dia, nak boleh menyekernakan sistem saya ni, bukan sinar di mana. Kita ada pakai ambil kecek dalam ni, pada kita yang tidak mengaji ilmu doktor, ilmu mulut, boleh jadi kita biasa dengar kata. Jadi, sekali kita cakap nak kata banyak mana, anggota kita bekerja lah. Tak masuk lagi sistem Nabi, sistem kata sekali. Jadi Nabi kata, kalau yang begini berugak, dan kalau yang begini mahal keadaannya, tak nak sapuh dia guna kasih saja. Bahkan, kaliyakul khairan, awliyasud. Kalau mu bahasa rezeki sungguh belakang ada apa, dunia akhirat, berapa semua sekali, kalau kecil awal yang sudah. Kalau kecil, siap. Jadi, satu hadis tu, bagi reka dengan sistem ambil Ismail ni, iaitu mengajak manusia supaya manusia ni, apa ni didik, apa ni mengajar bila kami supaya dia ajar kita supaya kita di sini aktif kalian itu. Lama kelamaan fudulat ni benar-benar fudul ni berdiri dah. Jadi yang pertama benar kita kena tahan daripada bersuci ialah suci daripada hadas, bersuci daripada najis dan juga bersuci daripada segala benda fudul, benda tak pakai. So المرتبة الثانية تطهير الجوارح من الجرائم والحد. Martabat yang kedua, ikat nombor dua bila kita bersuci dan bila kita berbud sebagainya ialah tatahirul jawarih anil jaraim wal atham. Membersihkan anggota kita daripada sembahyang dosa, jaraim daripada sembahyang dosa besar, wal atham dosa. Jadi artinya bila Tuhan suruh mu ambil saya, bila Tuhan suruh mu mandi, bila Tuhan suruh mu bersih, mu jangan kira duk kuti darah, kira duk kuti cucuk, kita duk kuti sai kuku ya dak. Ada lagi benda lain selain daripada buang darah, lain daripada buang hadas tadi, iaitu nak didik mu supaya mu pandai jaga jawarih, jaga anggota mu yang jadi dia ni buat dosa, baik dosa kecil baik dosa besar. Jawarih ni jadi. Jawarih ni kita bermakna anggota. Tapi makna dia hak semestinya bukan makna anggota. Jawarih makna dia ni apa nama ni binatang buah. Seperti buruk, boronda, bewa, musa, ni semua orang panggil jawarih. Kalau binatang ni binatang ganas. Ya, makanan dia ialah cara dia sama makhluk lain yang hidup supaya dia juga pada koyak makan. Supaya anjing dia panggil jawal. Kenapa? Anjing ni makan ayam, makan burung, makan tersebut. Nak boleh jadi makanan itu pasal sama barang lain dia koyak, dia tuling, dia batas mesra. Binatang-binatang hak bahasa gini nyamar, hak bahasa gini makan binatang lain pula jadi makanan dia tu, binatang lagu tu disebut jawal. Silap dia. Kemudian Arak guna kelima jawarih ni untuk kaki tangan. Untuk kaki tangan, mulut itu. Kaki kita dipanggil jawarih, tangan kita dipanggil jawarih, mulut kita, lidah kita dipanggil jawarih. Kenapa? Kerana anggota kita ni walaupun tidak kok orang, walaupun tak orang, tapi jangan. Mata manusia, telinga manusia, mulut manusia, lidah manusia, kaki manusia, tangan manusia ni walaupun dia tidak makan orang dan tak berapa orang, tapi tak kena gaya mulut kita tudik kata asfasah menyebabkan hati orang luka pas mati. Tak sembuh-sembuh. Jirahatus sinan lahal qiyam wala yabtab wala yalkanu ma jarahal lisan. Luka yang disebab oleh pisah payah, ada harapan sembuh, ada harapan siap balik. Tetapi luka yang disebabkan oleh lidah manusia, tidak ada harapan sembuh, tidak ada harapan siap. Bila kita kata uduh pada satu orang, kadang-kadang orang tu yang ingat pada kata kita ni, tak mati dia ingat. Aku tak lupa dia kata aku ni. Ia ni hati aku tu rasa luka lagi lidih dalam. Hati dia lidih. Artinya lidah walaupun nampak lembek, dikurung dalam dua pagar, soalnya pagar kerah kita panggil gigi,
Salah di pas ikut dari pagar ini orang panggil di mulut, tapi kalau salah buka pagar itu dia kata uduk oleh sudah dia lebih teruk lagi. Artinya dia lebih bahaya daripada angin lagi, lebih bahaya daripada dawak musim lagi. Dawak musim dapur dia koyok makan rupa makan batu goni tapi lidah manusia dia kata uduk oleh di sini. Menyebabkan orang jadi balak terus. Dia penuh dalam sejarah Arab. Sejarah kita mari tak tahulah. Dalam sejarah Arab penuh berlaku perang sampai 120 tahun. Penuh dalam sejarah Arab peperangan yang berlaku di antara kabilah dengan kabilah lain sampai ke dekat 120 tahun. Ada benda berlaku dalam hari itu kata satu hari. Itu dia. Abbas dengan Bani Abbas dengan Bani Zubian, Aus dengan Khazraj. Bahawa ini sejarah terkenal. Jadi oleh yang nikah kata Tuhan kita ni. Bila mu ambil Ismail, dan bila mu mandi, mu jangan semata-mata duk fikir nak membersihkan kulit badan, nak membersihkan ikaratan, tapi mu kena jaga juga mulut, lidah, kaki, tangan mu daripada sebarang anyaya, daripada sebarang jinayah yang boleh melukakan itu orang dan boleh mempuakkan ke rumah tangga. Kerana bila kita ambil saya luruk, tidak luruk muka, artinya kalau luruk mata kita, ajar mata kita jangan ada benda yang libatkan mata daripada dosa. Kita basuh kaki kita, kita ajar kaki kita cuci bersih daripada sebarang apa ni, daripada sebarang langkahan yang membuat dosa. Bila kita basuh tangan sepak siku, maka artinya kita nak ajar tangan kita ni dia bersih daripada sebarang tindak tangan yang menyebabkan tindak dosa dan sebagainya. Kita sapu kepala, artinya kita ajar pemikiran yang dalam kepala kita ni bersih, suci bersih daripada sebarang pemikiran yang boleh menimbulkan kerusuhan dan boleh menimbulkan perbalahan dan sebagainya. Itu dia. Dua. Yang tiga, tathhirul qalbi 'anil akhlaqil mazmumati war raza'ilil madhfur. Yang tiga, bila Tuhan suruh suci, artinya dia nak suruh kita cuci hati kita daripada sebarang akhlak yang dicela dan daripada sebarang ar-raza'il mamqut. Ar-raza'il itu pun dikurang juga dengan akhlaki madhmum. Daripada sebarang bukan yang dimurkakan. Artinya bila kita disuruh berwudu, bila kita disuruh bersuci, maka artinya juga ialah kita diajar supaya cuci hati kita daripada akhlak Yahudi. Nampak dia basuh muka, nampak dia jiru kulit, tapi hak agama nak benarnya ialah jangan wiskat muka je. Bahkan biarlah air semaya, air mani kita menyerap masuk tak dalam hati hingga sampai hati kita ni cuci bersih daripada wuduk, daripada memiliki barang-barang wuduk. Kalau kita panggil deki, kalau kita panggil denda, kalau kita panggil apa lagi, takabur, kalau kita panggil jahil, kalau kita panggil syirik. Ini sifat-sifat hati, fikir hati, yang hati, ya barang-barang semua dia bersarang dalam hati itu. Kalau boleh, bila mu diajar supaya berwudu dan supaya mandi dan sebagainya, artinya juga mu diajar supaya fikir, buat habis segala barang-barang kotor daripada hati. Jangan kira duk cuci muka ya, kredit juga cuci mata, kredit juga lebih hidung, kredit juga gigi. Tapi dalam gigi tu ada kata wuduk, dalam mata tu ada perasaan nak tengok barang wuduk. Itu mudah fikir. Tak semua. Itu bukan memsuci kita tu, memsuci hanya secara zahir, tidak mempunyai sebagai rahsia. Tiga. Yang keempatnya, تطهير السر عما سوى الله تعالى وهو طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم والصديقين. Yang keempat sekalinya, yang keempat dan akhir sekalinya ialah bila muani Ismail dan bila memandi, maka artinya nak ajar supaya sir kamu, sir ni kita panggil rahsia. Kita nak bawa nama rahsia pun dia tak jadi juga, tak kena juga. Tapi hak yang pentingnya hak lebih jauh lagi daripada hati. Dan bahasa Melayu bakal tak ada lagi. Tak tahu lah bahasa Melayu kita bakal tak ada lagi. Untuk nak terjemah satu kata ayat sama pengertian dia mungkin Arab sir. Sebenarnya kita dah panggil rahsia. Sirrun dalam bahasa Arab panggil rahsia. Hakikatnya bukan rahsia, maknanya kesulit, tak bayar sulit. Membersihkan saat-saat sulit kita, saat-saat persendirian kita, sulitkan kita, saat-saat sulit kita, bersih amma suwallah, daripada benda yang bukan Allah. Kulit luar tak habis,
kulit luar, anggota, hati. Tapi saat-saat kita bersendirian, saat-saat kita duduk sorang, dalam masa kita duduk sorang, baik malam, baik siang, baik kita duduk berjabat di kedai di mana sekalipun, dia cuci bersih daripada benda yang bukan Tuhan. Itu nak wayak buah ni tak tahu lah. Dia pentingnya maknanya, kalau kita duduklah ramai-ramai, maka kita dapat lebar. Tak boleh lah. Dalam masjid pun, kalau kita duduk ramai, dan kita dapat berdua, atas lebar, pakai kain putih, dan baca mulut nak sana. Kalau tengah ramai, dia tidak boleh. Orang ramai, orang boleh buat lah. Tapi masalah bila mulut saya. Bila mulut saya di rumah ni. Tengah malam buka. Lagi tu juga. Kalau duduk masjid tak, orang kecek, orang kapal pun dia duduk dia. Kata dia lagu tu ramai, orang boleh buat. Lalu orang Cina pun betul orang yang tunggu. Kalau orang kecek, kalau kecek barang-barang, dia sebab dia lari. Kenapa? Depan ramai. Kalau depan ramai, buat lagu tu, kata dia, orang buat, banyak orang boleh buat lagu tu. Masalah itu kamu duduk saya, mengita pada. Asyik duduk. Ataupun mu fikir kau tidak tengah malam itu, mu fikir kau tidak kalau aku turut tanah malam ni. Kita diri orang ke, kita rumah tangga orang ke, ataupun buat-buat barang. Ketika mu duduk saya, di saat-saat mu bersorangnya, dan saat-saat mu kesunyian, mu fikir kau tidak bayar-bayar, hok ia orang panggil. Kalau Tuhan ada tak mu rasa malu, mu fikir kau tak lagi. Kalau mu tak fikir juga sama ada depan ramai, sama ada mu depan saya, sama ada mu sama saya, kalau mu tak fikir juga bagian-bagian begini, maka artinya mu duduk suci dalam mungkin itu kena. Mu suci, mu ambil wuduk dalam mungkin ini, mu mandi dalam mungkin ini, kena dah dengan kena Allah SWT. Kerana kita tu artinya, mu ni bukan cuci kulit saja, bukan cuci muka saja. Tak, bukan air yang mu digiru hari-hari itu meresak masuk jauh di kulit muka, tengah tak hatimu dan meresak apa hal hati. Iaitu masalah apa rahsia-rahsia. Jika kita puasa, dalam masa kita puasa, Imam Ghazali juga sebut puasa 3 perkara. Puasa apapun, puasa untuk ibadah, puasa untuk wali. Puasa apapun ni puasa habis hafal atau pakai 3, iaitu tak makan, tak minum, tak setubuh. Bagi dia tak makan, tak minum, tak setubuh juga puasa habis yang itu. Dia tak buat sebab benar lah. Akal akhlak dia puasa ada cabangnya sebab lah. Karena aku puasa cukup 30 tahun. Tapi puasa setara tu je, puasa habis apa. Tak pakai 3. Daripada dak lalu, lah boleh kata puasa lah dia. Tapi nak kena modal untuk nak ganti di akhirat kita seharian. So lagi puasa tu lebar. Dia panggil saumul khusus. Tapi dia panggil puasa melawal. Puasa tu lebar ni, selain daripada tak makan, tak minum tadi, dia tambah lagi, iaitu tak buat benda-benda tak baik. Baik dengan mulut, tak menyapu, dengan kaki, tak pergi tak uduk, dengan tangan, tidak ambil titi orang, orang apa, ni telinga, tak dengar, bayar-bayar tak pada ini puasa. Tambah sedikit lagi, hal lagu tu kalau boleh, puasa silbah. So lagi puasa, khawasul khawas. Kita panggil puasa wali lah. Iaitu, dia puasa daripada sebarang benda yang tidaklah halal. Sebarang benda yang tak sepatutnya Tuhan, dan sebarang benda pemikiran yang mahu ke Tuhan, dia puasa berlaku, dia katakan. Dia tak fikirlah hari nak lakukan gapo, nak nyau, nak gapo. Tak. Bagi dia, siang malam 24 jam, sepanjang-panjang bulan puasa, dia ialah ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tu dia boleh raya. Begitu juga lagi. Kalau ni mana peringkat yang tepat sekali, ia kata hirus siri amma Allah. Suci, bersih. Saat-saat sulit kita, saat-saat persoalan kita, jangan biada pun benda yang Masya Allah, benda yang lain pada Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala yang ada di situ. Ingatkan pada Allah. Hak benda kita tengok pun, walaupun tengok tu rumah batu ke, pokok kayu ke, orang ke, berapa, tapi nampak luar je orang, tapi kita boleh tengok benda tu, terasa di kita. Ini kuasa Allah SWT. Kita ambil nasi, suap mulut. Orang kampung, dia biasa suap nasi.
Tapi pada orang yang sampai ke pekat ni, dia tidak berasa tak sebab nasib jaga. Dia berasa ini merupakan nikmat kata Allah. Ini nikmat. Dia berasa dari nak boleh ke nasib jadi lagu ni susahnya Allah Ta'ala, banyaknya belanja dia habis nak boleh ke benda ni jadi supaya manusia ni boleh makan. Dan bila manusia makan orang sarak dia jadi hukum molek. Dan bila orang sarak dia hukum molek, dia boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Dia ingat benda begitu jadi. Sebab tu bagi dia sebaya benda depan dia panggil zawahir. Keli saja. Kalau orang kulit tak keli. Budak kecil atau paleka, dia tidak berasa bayar itu keli, dia tidak berasa bayar dia. Dia berasa bayar berarti. Dia berasa tuk siku, ngerti. Dia berasa tuk dapat semua, ngerti. Gapa panggil, orang lu, ngerti. Tapi bagi orang tua sikit, dia ni bayar saja. Hakikatnya bila kering, dia dihayu oleh orang tertentu, dia akan ikut ada. Itu dia duduk. Dia tidak nampak. Orang kapung, tak tahu selama dia dengan wayar kulit, dia tidak nampak. Depan dia tidak nampak. Kain putih, walaupun nampak tidak apa kain putih, serga sekalipun, tapi dia pandangnya dia meneruk pada kekalian tadi. Walaupun kat dalam tak nampak tengok, dia nampak tengoknya hanya kain putih, dia hanya bayar, tapi pada kapung kat biasa ni, dia nampak depan dia kain putih, tapi hakikatnya pandangnya dia, mata dia teruk pada kekalian tadi. Begitulah keadaan kita tu. Sebanyak mana benda luar ni, sepatutnya kalau kita fikir kita adalah seorang yang suci, bersih hati sungguh. Kita tidak nampak orang. Kita tidak berasa orang. Tidak berasa kekuatan orang. Tidak berasa kekayaan orang. Tidak berasa pada kegagahan orang. Yang kita berasa ialah mazhar min mazahidillah. Ini panggil simbolik. Atau tempat Tuhan tajalli. Tempat Tuhan jelmukan kebolehan dia. Kekuasaan dia. Dia tengok orang gaya. Orang penuh. Kita berasa Allah. Kalau orang sekarang ni pengah, maka Tuhan aku Allah Ta'ala lebih pengah pada dia ni. Kalau tak kala pengah ni mari dia, mari pada reti, tentulah mari daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau sekarang ni dia ni pengah pada dia ni orang ya, maka sudah tentu hak asas pengah dia Tuhan ni lebih teruk lagi. Maka kita berasa ring Tuhan, tak berasa ring sikit abut pada dia. Bila kita berasa sedap benda, maka kau sedap, kuih kau sedap, kita berasa Allah Tuhan sedapnya bayar ni. Hakikatnya kalau setara ni sedap je, maka hak Tuhan hak mencadar aku di akhirat elok, betul lebih jauh sedap lagi. Maka kesedapan yang ada di lidah kita kerana kita makan buah kuih ni tidak mengalah kita pada Allah. Itu dia. Itu sebab maka hirus sir yang amal suami. Sekadar itulah hamba boleh bayar, mudah-mudahan kita dapat memahami bersama. Jadi tak kawa tu, kalau kita boleh latih diri kita bersuci betul, suci dari zahir kita, suci daripada hadas dan kotor, apa namanya, anggota kaki tangan kita suci daripada dosa, hati kita suci daripada keuduh, dan sir kita, hati kita terdapat kita panggil suci daripada maksud Allah. Maka berjayalah kita Nabi mengajar kita supaya kita ni bersuci. Kalau kita tidak ada situ, kalau duduk ketam tu kulit, ada bonus tu kulit ya, maka artinya kita tidak sabar, tidak dapat memahami ajaran Nabi, dan usaha Nabi untuk membersihkan umat dia pun belum berjaya lagi. Kemudian kata dia, walan yanala al-'abdu at-tabaqata al-'aliyah illa idza yujawiz at-tabaqata as-safila fala yasilu ila taharati as-sirri 'an as-sifat al-madmumah wa imarati bil mahmudah ma lam yafruq min taharati al-qalbi 'an al-khuluq al-madmum wa imarati bil khuluq al-mahmud. Kata dia benda ni tak. Kalau benda tak ni, dia turut jujur. Mu jangan diharap mu akan sapa kepada peringkat yang paling tinggi sekali. Kalau tidak sapa ke peringkat yang ketiga. Dan peringkat yang ketiga mu jangan diharap mu sapa. Kalau peringkat yang kedua pun mu tak cerah lagi. Ya, peringkat yang kedua pun begitu juga jangan diharap mu boleh sapa peringkat yang kedua. Kalau hanya mu belik ke peringkat yang pertama. Nah, kita tengok kita, sebab tu Amos sebut tadi, bila kita baca benda 4 tahun, kena tengok keadaan kita, setara mana kita. Waktu kita bersuci tu, waktu kita ambil semaya yang baik, waktu mani junub baik, mani biasa baik, adakah kita hanya berkisar di atas cuci kulit saja, ataupun di samping kita cuci kulit, kita cuci juga kaki tangan mulut hidung kita daripada sebarang kata-kata uduh, ataupun kita naik lagi daripada pekat, sapa ke pekat, cuci hati kita daripada memikir bagian hidup, seterusnya pekat yang keempat. Jangan ada harap kita boleh sapa ke pekat yang keempat kalau kita tidak duduk lagi di pekat yang ketiga.
Dan tingkat yang ketiga tu pun jangan ada harap kita boleh sapa kalau tingkat yang kedua kita. Tingkat yang kedua pun jangan harap kita sapa kalau kita hanya nyebeli ke tingkat pertama. Itu mana kata dia walai yanal al-'abd. Tidak ada sapa pada seorang manusia ke peringkat yang tinggi, melainkan lebih dulu dia mesti melangkah peringkat yang bawah. Artinya, fala yasilu ila taharati sirri 'an as-sifat al-madhmumah. Maka dia tidak boleh sapa pada peringkat suci mesir dia daripada sifat-sifat yang kotor, ma lam yafrugh min taharati al-qalbi 'an al-khuluq al-madhmum, selagi dia tidak cuci, tidak kosongkan, tidak selesai daripada cuci hati dia daripada sifat yang putih. Artinya sifat yang kepak dia tidak akan sapa selagi dia tidak mahir ataupun dia tidak ligak dalam sifat yang tiga. Lebih seterusnya. Wala yasla ila dhalika man lam yafrugh min taharatil jawarih 'anil manahi wa 'imaratil ta'at. Dan tidak akan sapa pada sifat yang tiga orang yang tidak selesai lagi daripada cuci jawarih dia daripada sembahyang lidah dan memakmurnya dengan segala perkara. Kalau anggota kita ni belum cuci lagi daripada barang-barang penjahat Tuhan, maka jangan ada harap kita boleh sapa kepada kita nanti. Wa kullama 'azza al-matlub wa sharafa sa'uba masb. Wa kullama 'azza al-matlub wa sharafa sa'uba maslukuhu wa kasrat 'aqabatuhu. Kata dia setiap kali 'azza al-matlub, setiap kali mulia matlamat kita, wasyarupa dan mulia juga, sa'uba maslukuhu, payahlah lorongnya, wa kasurat aqabatuhu, dan banyaklah rintangannya. Fala tasunna anna hadzal amra yudraku bil muna wa yunalu bil huwaina. Oleh itu jangan fikir bahawa benda ini dapat dengan nyanyi dan boleh dengan kederak dan melanggar naik. Benda aku sebut ni memang payah. Tapi sama-sama pun bayar payah ni besar pahala dia, besar ukuran dia. Dan tiap-tiap bayar payah, memanglah payah nak sapa. Lorongnya setiap, rintangannya banyak. Kerana keedah, bayar yang melia tidak akan dapatnya. Kederak duduk angai-angai main-main, dan bila duduk buat-buat melangai-melangai main, tak boleh. Itulah bayar ni payah. Aku pun tahu bayar payah. Tapi bayar payah mana boleh. Bayar yang payah takkan boleh dengan bayar, tak boleh. Kenalah bersungguh-sungguh. Jadi artinya setiap kali kita bersuci, baik jenis wudu, baik jenis basuh kain, baik jenis mandi mana, kena bubuh dalam kepala kita bahawa aku suci ni kerana agama suruh. Dan agama aku bila diajar aku supaya aku bersuci, bukan diajar supaya aku bersuci sekat zahir saja. Bahkan tiga lagi depan, iaitu selain daripada cuci anggota wudu, kena cuci juga segala anggota aku, kaki tangan mulut lidah. Pada itu naik ke pekat cuci hati yang ada dalam hati di sifat-sifat yang kotor dan sifat-sifat yang dimarahi. Lepas pada hati bersih pula, sir selagi pula. Kalau anda kata nak terjemur payah pun, mencuci juga daripada amal Allah. Cuci jangan ada lah kepala kita ni mikir duduk perhati benda hak masih Allah. Dengan arti kalau kita cari makan, cari pipi, cari pakat, cari berapa pun, jangan ada semata-mata, jangan ada lah kepala kita nak guna pipi untuk kesenangan dah, nak guna pakak untuk kesenangan dah, nak guna berapa orang panggil kemewah hidup untuk apa ni, nak guna masalah hidup untuk kemewah hidup, jangan ada. Semua sekali kita mesti pergunakan kepada perkara-perkara yang jadi kepada Allah SWT. Tengok sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri, sahabat-sahabat Nabi, walaupun orang itu niaga, walaupun orang itu berkahwin banyak, walaupun orang itu bekerja, walaupun macam-macam kerja, tapi dia tumpukan segala-gala buatan dia pada Allah. Hak masiwa, hak lain pada Allah, tidak ada lepas dia. Sebab itulah semayang pun dia rajin, sedekah pun jadi, mengajar pun, payah pun, serba menikah jihad, benda hak masiwa Allah, dia kulit kesian ada uji. Dan ini semua ni hasil daripada berkat didikan at-taharah, didikan bersuci. Sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wasallam.